Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kami nak membentangkan pembentangan kumpulan. Ahli kumpulan ialah saya Kanimoli Anadurai. Saya Puanisri Ravindra. Saya Tarishni Ramzan. Akan buat pembentangan kumpulan. Kami dari kumpulan 4. Soalan tugasan yang telah diberikan kepada kami adalah bentangkan secara berkumpulan bagaimana laman web yang dibina dapat digunakan oleh pasukan anda dalam proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure. Persoalannya sekarang, apakah itu model Azure? Pada tahun 1982, Heinrich telah menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Dr. Wan Abdul Kadir Wan Ahmad dan Dr. Ramla Hamzah dan Dr. Rosini Abu pada tahun 2005 telah berorientasikan bilik darjah merupakan model reka bentuk pengajaran yang berskala kecil dan tertumpu kepada perancangan bagi satu masa pengajaran sahaja. Seterusnya, guru boleh merancang secara sistematik yang memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Model Azure terdiri daripada 6 aspek. Antaranya, yang pertama A iaitu Analysis Learners iaitu analisis pelajar. Seterusnya S iaitu State Objective menyatakan objektif. Selain itu, aspek yang ketiga adalah Select Methods Media Materials iaitu memilih kaedah, media dan bahan. Seterusnya, U pula mewakili kepada Utilize Media Materials iaitu mengguna media dan bahan. R mewakili Require Learner Participation iaitu memerlukan penyertaan pelajar. R mewakili pula Evaluate dan Revise iaitu menilai dan menyemak semula. Baik, A itu adalah analisis pelajar. Menganalisis kumpulan sasaran atau murid kita adalah penting untuk membantu kita merancang perancangan pembelajaran yang sesuai bagi mereka. Namun, untuk mengenal pasti keperluan setiap pelajar dalam kelas kita adalah sesuatu yang sukar dilaksanakan. Justeru, garis panduan berikut dapat digunakan untuk menganalisis pelajar agar kita dapat memilih strategi, bahan sumber dan media yang paling wajar untuk mencapai objektif pengajaran kita. Pelajar dapat dianalisis berdasarkan beberapa aspek. Aspeknya adalah ciri-ciri umum pelajar, pengetahuan ataupun pengalaman yang sedia ada, dan gaya belajar iaitu style pembelajaran mereka. Baik, ciri-ciri umum murid. Ni termasuk peringkat umur, tahap persekolahan, tahap kemahiran intelektual, taraf sosioekonomi, tempat tinggal, budaya serta style belajar. Sebelum sesuatu media itu dipilih dan digunakan, pemilihan kaedah, media dan bahan sumber pembelajaran dapat disesuaikan dengan jenis pelajar yang dikenal pasti. Misalnya, peringkat umur yang muda, terutama pada tahap pertama sekolah rendah, bahan yang mengandungi gambar adalah lebih sesuai untuk digunakan dalam latihan mengenai objek. Ciri-ciri murid yang saya telah dipilih untuk pengguna sebagai laman web adalah seperti berikut. Pertamanya adalah jantina. Kedua-dua jantina boleh menggunakan laman web ini. Umur /tahun. Baik. Murid yang berumur 10 tahun iaitu belajar pada tahun 4 peringkat sekolah rendah. Tahap penguasaan mereka adalah murid yang telah menggunakan teknologi dan juga murid yang dapat adaptasi kepada teknologi. Ini adalah sangat penting kerana murid tersebut yang akan menggunakan laman web ini
akan mengenali beberapa teknologi yang baru, tetapi mereka kena tahu cara menggunakan teknologi, iaitu seperti cara melayari laman web, cara scroll, itu semua. Seterusnya, cara pembelajaran lama mereka adalah penggunaan buku teks dan bahan mawujud sebagai bibian. Aspek ini adalah sangat penting kerana murid-murid yang akan menggunakan laman web ini harus mempunyai pengetahuan yang kosong terhadap laman web. Seterusnya, latar belakang murid. Latar belakang murid dan juga perbezaan budaya pengguna laman web ini adalah tidak berkenaan. Seterusnya, peranti elektronik mudah alih. Murid yang akan menggunakan laman web ini harus mempunyai komputer riba, telefon pintar ataupun komputer PC, iaitu personal computer. Mereka kena ada apa-apa peranti ini kerana mereka harus melayari laman web untuk mengetahui keberkesanannya. Sikap murid. Mereka adalah berpatuh kepada arahan yang diberikan. Dengan mempunyai sikap ini, mereka akan tahu macam mana nak melayari laman web, macam mana nak pergi ke halaman seterusnya, macam itu semua. Baik. Ni adalah paparan telefon. Ni paparan komputer. Ni adalah paparan dalam tablet. Tak kira peranti mana mereka menggunakan, telefon ke, komputer ke ataupun tablet ke, mereka tetap akan ada arahan dan mereka akan dapat panduan untuk membuat dan panduan untuk melayari laman web ini. Aspek seterusnya adalah pengetahuan sedia ada. Pelajar perlu dianalisis dari segi tahap kemasukan, iaitu entry karakteristik. Ini termasuklah tahap pengetahuan sedia ada, tahap kemahiran, belajar dan sikap. Pelajar yang menghadapi masalah dalam memahami sesuatu konsep dalam matematik ataupun geografi mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang mempunyai stimulasi ataupun memerlukan animasi. Dalam hal ini, penggunaan multimedia yang mempunyai pergerakan dan animasi adalah diperlukan. Manakala bahan relay atau lawatan ke tempat yang tertentu adalah lebih berkesan sekiranya pembelajaran itu memerlukan seseorang pelajar itu menggunakan keseluruhan deria seperti melihat tempat atau memegang objek. Oleh itu, guru yang akan menyediakan media ini harus mengetahui pengetahuan yang sedia ada kepada murid. Baik, laman web ini juga membantu murid untuk mengetahui pengetahuan yang sedia ada kepada murid. Okey, pertamanya adalah pengetahuan dalam topik pembelajaran. Guru itu akan mengetahui pengetahuan murid dalam topik pembelajaran ada dalam laman web dengan keputusan ujian pra. Dalam keputusan ujian pra, cikgu akan dapat mengetahui tahap pemahaman arahan ataupun soalan kepada murid. Contohnya, bagaimana mereka menjawab ikut arahan soalan. Kalau soalan itu bertanya, apakah kesan-kesan penyakit tidak berpenyakit? Murid itu akan memilih arahan. Murid akan memilih jawapan yang mengatakan kesan, bukan punca. Kalau dia memilih punca, maka murid itu tiada pemahaman arahan ataupun soalan. Pilihan yang lebih disukai iaitu soalan bergambar ataupun soalan bentuk teks. Dengan keputusan ujian pra, guru akan mengetahui murid lebih suka kepada soalan bentuk teks ke atau bergambar. Seterusnya, tahap penggunaan media laman web. Kalau murid itu first time guna laman web, dia tidak akan dapat menjawab semua
dia tidak dapat menjawab semua soalan. Mereka mungkin akan berfikir kita harus kena jawab 5 soalan ke 6 soalan saja. Lepas tu dia akan submit. Kalau dia submit kurang daripada 5 soalan, maka mereka tidak faham penggunaan media laman web. Ini semua adalah pengetahuan sedia ada kepada pelajar. Seterusnya, gaya pembelajaran murid. Pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri. Gaya pembelajaran ialah trait psikologi berkaitan dengan cara dan gaya individu menanggap, berinteraksi dan bertindak balas secara emosi dengan persekitaran pembelajaran. Ini membantu guru mengetahui tahap pengetahuan dan pengalaman sedia ada yang dimiliki oleh murid terlebih dahulu sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Gaya pembelajaran individu merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu itu menguasai pembelajaran. Maka secara tidak langsung, guru dapat menyediakan pengajaran yang berkesan dan pelajar juga dapat membina pengetahuan secara konstruktif selain dapat membantu guru mengesan tahap pelajar misalnya melalui soal jawab dan sebagainya. Pengetahuan tentang gaya pembelajaran pelajar dapat membantu guru merancang pengajaran pembelajaran yang efektif. Antara gaya pembelajaran tersebut termasuk model Dunn dan Dunn, model Honey dan Mumford. Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara individu memproses maklumat dan membentuk persepsi, merupakan faktor motivasi dan tingkah laku pelajar. Perancangan ini perancangan ini merupakan penyampaian pengajaran yang mengambil kira gaya pembelajaran akan menjadikan pembelajaran lebih lancar dan juga efektif. Guru akan menggunakan platform membina laman web macam ini. Saya telah gunakan Google Sites. Dengan mengetahui gaya pembelajaran mereka, cikgu dapat menyediakan murid arahan-arahan walaupun ia adalah pembelajaran kendiri. Dan juga menu. Menu membantu murid untuk mengenal pasti nota halaman, nota latihan dan juga nota ujian. Baik, S. S mewakili menyatakan objektif. Objektif pelajaran yang dicapai oleh murid mesti kena sesuai dengan tahap dan pengetahuan seorang pelajar. Selain itu, objektif yang dibuat selari dengan tahap pengetahuan pelajar. Objektif juga harus difokuskan kepada pengetahuan kemahiran yang dipelajari oleh murid. Terdapat 2 domain bagi objektif pembelajaran laman web, ialah kognitif dan efektif. Domain kognitif adalah domain yang mencakupi pengetahuan dan perkembangan keterampilan intelektual. Domain ini meliputi ingatan atau pengetahuan tentang fakta-fakta, konsep-konsep yang menjadi dasar untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan intelektual. Aras kognitif ini melibatkan pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan juga penilaian. Domain kedua iaitu efektif mencakupi perasaan iaitu feelings, nilai-nilai, values, apresiasi iaitu appreciation, enthusiasm iaitu enthusiasm, motivasi dan sikap iaitu attitude. Aras efektif melibatkan menerima, memberi maklum balas, menilai dan mengorganisasi dan juga menghayati nilai. Terdapat beberapa objektif pembinaan laman web ini. Antaranya adalah meningkatkan minat murid. Seterusnya, mempunyai ciri-ciri pembelajaran global. Web berperanan sebagai suatu alat yang berkesan dan sesuai bagi pelajar serta pengajar untuk meningkatkan pencapaian dan minat dalam pembelajaran. Kajian menunjukkan penggunaan web lebih berkesan dan menarik minat pelajar jika dibandingkan dengan cara tradisional seperti penggunaan
papan hitam, papan putih, model dan sebagainya. Keadaan ini menjadikan penyampaian pengajaran dapat disampaikan dalam bentuk linear, iaitu format hypermedia. Format hypermedia memudahkan pendekatan berpusatkan pelajar. Objektif seterusnya adalah menggalakkan pembelajaran sendiri. Penggunaan web menggalakkan inquiry dan eksplorasi daripada pelajar untuk belajar tanpa berpusatkan guru semata-matanya. Ia dapat dilakukan di mana-mana sahaja tanpa perlu ke institusi pendidikan iaitu sekolah. Objektif keempat adalah mempunyai pelbagai medium pembelajaran. Pengajaran melalui web menyediakan peluang untuk menghantar maklumat yang bukan sahaja terdiri daripada teks, tetapi juga termasuk grafik, animasi, audio dan video. Semua elemen-elemen interaktif tersebut boleh dikawal oleh pelajar seperti keupayaan berhenti dan main semula dalam rakaman video, audio dan juga animasi. Pelajar boleh berpindah dari satu bahagian ke bahagian lain dan dari satu media kepada media yang lain melalui hyperlink dan hypermedia. Objektif seterusnya adalah pembelajaran secara maya berterusan. Pengajaran berasaskan laman web juga menyediakan kemudahan komunikasi secara sinkroni, misalnya melalui sesi perbualan iaitu chat. Kemudahan pembelajaran ini dapat dilangsungkan secara berterusan walaupun murid berada di luar kelas sekiranya semasa cuti sekolah ataupun cuti semester. Ia juga dapat dilakukan walaupun berada di negara luar. Kini, masa MCO, pembangunan laman web ini adalah sangat berkesan kepada semua pelajar. Objektif seterusnya adalah sumber maklumat cepat. Sumber maklumat dapat diperolehi secara mudah dan cepat. Penggunaan laman web dapat dilakukan di mana sahaja dan dapat meningkatkan motivasi pengguna iaitu para murid. Objektif yang akhir adalah memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan laman web dapat memudahkan pemerolehan data dan input pembelajaran kepada pelajar. Ia juga dapat meringankan beban tenaga pengajar yang banyak dibebani dengan pelbagai tugasan pendidik. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Buani Sri. Saya akan menerangkan tentang S iaitu Select Media and Material dan U untuk Utilize Media and Material daripada model Azure berasaskan laman web yang kami telah bina. Bagi S, Select Media and Material iaitu pemilihan media dan bahan, kita hendaklah kami telah pastikan bahawa media dan bahan yang kami telah pilih untuk membina laman web kami adalah bersesuaian dengan tahap kebolehan murid dan juga yang dapat membantu murid untuk mencapai objektif yang harus dicapai oleh murid pada akhir sesi pembelajaran. Kaedah yang kami telah pilih dalam set induksi adalah komik dan buku teks. Seterusnya bagi nota, kami telah pilih kaedah video dan juga peta IT. Seterusnya bagi latihan, kami telah memilih kaedah permainan dan juga bagi ujian, kaedah soal jawab di mana murid-murid akan menjawab 10 soalan objektif dalam ujian pra dan juga ujian pasca. Kaedah yang kita gunakan haruslah menarik minat murid dan juga tidak membosankan mereka supaya mereka akan menggunakan laman web tersebut dengan gembira dan juga mereka berasa menarik apabila mereka gunakan. Seterusnya adalah memilih media. Dalam memilih media, bagi set induksi, kami gunakan aplikasi Canva untuk membina komik tersebut. Kami menggunakan media komik ini untuk menarik murid pelajar
sebagai satu pengenalan. Seterusnya, kami juga menggunakan media cetak iaitu buku teks mereka. Kami telah memilih dua muka surat iaitu muka surat 88 dan muka surat 89 daripada buku teks pendidikan kesihatan tahun 4 supaya mereka dapat merujuk dan memahami tentang apa yang mereka akan belajar sepanjang proses pembelajaran. Seterusnya, nota. Kami telah menggunakan media video. Dalam video tersebut, ia akan menerangkan tentang apa yang murid sedang belajar dalam topik tersebut. Dan seterusnya, kami juga menyertakan beberapa nota dalam peta iting. Peta iting ini sangat senang untuk difahami oleh murid dan juga mudah diingati. Kerana nota-nota yang diberikan dalam peta iting sangat pendek dan ringkas dan murid berasa senang untuk diingati. Seterusnya, bagi latihan, kami telah menggunakan aplikasi Book Widgets dan juga Word World iaitu satu permainan dan juga mereka akan bermain sambil mereka belajar. Okey, dalam apabila kita memilih media, kami memastikan bahawa media yang kami memilih sesuai dengan kebolehan murid dan juga dapat menyampaikan mesej dan maklumat yang ingin disampaikan oleh guru. Seterusnya, memilih bahan. Kami memilih bahan daripada buku teks seperti saya katakan, buku teks pendidikan kesihatan tahun 4, muka surat 88 dan 89 supaya mereka dapat rujuk dengan senang, dan juga bahan daripada internet dan juga buku teks sebagai nota. Kami telah mengubah suai nota nota yang kita ambil daripada internet mengikut kesesuaian pelajar. Seterusnya, bagi ujian pra, ujian pasca dan kedua-dua latihan yang kami sertakan dalam laman web kami ambil isi-isi tersebut daripada buku teks dan juga internet. Kami mengubah sedikit yang kita ambil, bahan yang kita ambil dari internet supaya murid dapat menjawab soalan dengan senang. Seterusnya, kita akan lihat pada langkah 4 iaitu mengguna media dan bahan. Bukanlah yang semua media dan bahan yang kita sertakan adalah sesuai kepada murid. Kami pastikan bahawa laman web tersebut adalah mudah bagi murid untuk gunakan semasa proses pembelajaran. Oleh itu, kami telah menyertakan menu sebagai navigasi bagi mereka apabila mereka gunakan laman web tersebut. Navigasi maksudnya mereka tahu sebelum ni kita telah buat apa dan selepas ni kita akan buat apa. Contohnya, kami telah menyertakan pengenalan, nota, latihan, ujian. Oleh itu mereka tahu di mana di alaman yang manakah mereka berada. Dan seterusnya, kami juga sertakan arahan pada setiap halaman sebagai panduan kepada murid. Kerana murid akan berfungsi tanpa bantuan sesiapa. Oleh itu, untuk mengelakkan murid daripada sesat apabila mereka menggunakan laman web kami pastikan kami letakkan arahan pada setiap tugasan yang kami sertakan dalam setiap halaman tersebut. Ini akan mengelakkan murid terkeluar daripada laman web dan pergi ke laman web lain dan tidak tahu cara patah balik ke laman web tersebut. Ini akan menjejaskan keberkesanan
penggunaan laman web. Oleh itu, kami sertakan semuanya ke dalam laman web supaya murid hanya berada dalam laman web sepanjang proses pembelajaran. Terima kasih. R. Apakah itu R? Require learner participation, iaitu tindak balas pelajar. Mari kita tengok apakah itu R. Sekarang persoalannya adalah, apakah kaedah yang digunakan dalam laman web ini? Bermaksud, apakah kaedah yang digunakan oleh guru supaya murid dapat melibatkan diri dalam pembelajaran dengan aktif? Jawapannya adalah kaedah berpusatkan murid. Antara aktiviti yang pelajar dapat lakukan dalam laman web ini adalah latihan, kuis dan latih tupi. Murid dapat mengakses laman web ini dengan menggunakan internet dan akan membaca nota dan membuat semua latihan ini secara sendiri. Itulah bermaksudnya kaedah berpusatkan murid. Dalam hal ini, para pelajar telah belajar secara sendiri dengan menggunakan laman web yang telah dibina oleh guru. Seterusnya, inilah contoh-contoh gambar, nota dan latihan, iaitu yang telah dibina oleh guru dalam laman web tersebut. Yang tu gambar pertama, yang ni gambar kedua. Ini semua gambar nota. Okey, seterusnya, pembelajaran berpusat murid mampu merangsang minda dan tingkah laku murid. Contohnya, aktiviti melabel berdasarkan bahagian-bahagian badan dan sebagainya dalam laman web tersebut. Aktiviti ini mampu mencetuskan pengalaman baru kepada murid. Ini kerana murid mempelajari sesuatu yang baru berbanding hanya guru yang menerangkan sesuatu tempat. Contohnya, dalam gambar ini, murid akan tengok gambar ini dan baca nota ini dan tengok video ini dalam laman web ini. So, murid akan belajar sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan oleh guru. Pengukuhan serta-merta perlu diberikan kepada murid yang memberi tindak balas yang betul. Ini sebagai satu kaedah merangsang atau motivasi kepada murid untuk menarik minat seterusnya, turut terlibat aktif dalam aktiviti di dalam bilik darjah. Murid pasif juga akan menjadi terikut untuk turut sama terlibat. Di sini, selepas nota sahaja, guru telah beri pengukuhan serta-merta kepada murid-murid. Iaitu, di sini guru telah memberi latihan. Ini adalah contoh latihan. Contoh latihan seperti ini akan menarik minat pelajar. Cuba tengok gambar. Seterusnya yang ni. Okey. Selain itu, bahan atau media yang digunakan sekiranya tidak mampu menarik minat murid secara aktif, sebenarnya kurang membantu murid dan tidak efektif untuk dilaksanakan. Tetapi, dalam hal ini, di sini, web yang terdirikan oleh guru tersebut dapat menarik minat murid secara aktif dan akan membantu murid dalam pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu, penyediaan bahan yang kreatif dan mampu menarik minat murid secara tidak langsung memupukkan budaya berfikir murid, seterusnya memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai. Oleh sebab itu, guru perlu memastikan bahan dan media yang dipilih berasaskan model Ashworth perlu dapat merangsang tingkah laku dan minda murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Di sini, saya telah senaraikan contoh bahan media yang telah digunakan dalam laman web tersebut. Pertama sekali adalah YouTube bagi menunjukkan nota. Cikgu telah menunjukkan nota dalam bentuk video. Ini akan menarik murid dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya, word wall bagi latihan 2. Latihan ini bukan seperti yang biasa yang isi jawapan yang betul macam tu, tetapi ini akan menarik murid untuk melibatkan diri dalam latihan tersebut. Seterusnya, Google Form bagi menguji kefahaman murid dalam topik tersebut. Guru telah mendirikan Google Form untuk menguji kefahaman murid pada ujian pra dan ujian pasca, iaitu sebelum pembelajaran dan pengajaran dan selepas pembelajaran dan pengajaran, dan akhirnya peta IT bagi membuat nota yang kreatif yang dapat menarik perhatian pelajar. Peta IT ini dapat menarik minat pelajar dengan cepat sebab yang tu mudah difahami oleh pelajar.
Seterusnya, akhir sekali E. Dalam assure yang akhir sekali adalah E, iaitu evaluate and revise, iaitu menilai dan menyemak semula bahan. Apakah itu? Menilai ialah satu proses untuk melihat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam bilik darjah. Penilaian boleh dilakukan setelah selesai proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, di sini juga cikgu telah membuat Google Form untuk membuat penilaian terhadap pelajar. Penilaian berasaskan juga keberkesanan atau kekuatan bahan dan media yang dipilih serta pencapaian murid mengikut aras kebolehan. Setelah tamat proses pengajaran dan pembelajaran, penilaian perlu dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan serta keberkesanan bahan dan media secara menyeluruh agar penambahbaikan dapat dijalankan supaya penggunaan media dapat dilaksanakan maksimum mungkin dalam pelajaran. Seterusnya, dalam hal ini, murid telah dapat dinilai melalui Google Form. Murid telah diberikan soalan ujian pra dan ujian pasca sebelum dan selepas pengajaran. Setiap murid telah dinilai berdasarkan keputusan ujian pra dan pasca. Keputusan telah menunjukkan bahawa murid telah buat yang terbaik dalam ujian pasca, iaitu selepas pengajaran. Oleh itu, kita dapat membuat keputusan bahawa teknologi media ini sebenarnya dapat membantu dalam prestasi pelajar. Teknologi sangat penting dalam menarik minat pelajar dalam pembelajaran. Seterusnya, sini ada 5 soalan dalam E, iaitu soalan pertama adalah adakah objektif tercapai? Ya, objektif tercapai. Objektif pengajaran dan pembelajaran telah pun dicapai melalui media teknologi ini. Seterusnya, adakah alat atau bahan media yang digunakan membantu proses pengajaran dan pembelajaran? Ya, sebab kebanyakan murid telah menjawab dengan betul dalam ujian pasca, iaitu selepas menggunakan bahan dan media teknologi dalam web tersebut, murid dapat menjawab soalan-soalan dalam ujian pasca dengan berjaya. Seterusnya, adakah kesemua pelajar menggunakan alat atau bahan media dengan betul? Ya, sebab arahan telah diberikan secara terperinci dalam laman web tersebut. Semua murid juga dapat mengikut semua arahan dengan betul. Selain itu, adakah suasana pembelajaran selesa? Ya, sebab murid telah dapat belajar mengikut arahan dan menjawab semua soalan sehingga akhir. Hal ini dikatakan demikian kerana murid tidak akan menggunakan laman web dengan betul tanpa suasana pembelajaran dengan selesa. Oleh itu, ya, murid telah belajar dalam suasana pembelajaran yang selesa. Akhirnya, adakah peluang pemerhatian individu diberi dalam laman web ini? Peluang pemerhatian individu telah pun diberi kerana murid telah menggunakan masa yang maksimal untuk melihat dan membaca nota bahan dalam laman web tersebut. Seterusnya, proses menilai sesuatu bahan media berlaku sebelum, semasa dan selepas menghasilkan bahan media tersebut. Proses penambahbaikan perlu dilakukan agar bahan media tersebut benar-benar sesuai dengan murid. Seterusnya, menepati objektif pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Penilaian di sini telah dilakukan secara sumatif. Menilai bahan media yang dibina amat perlu kerana guru mampu melihat kekuatan dan kelemahan bahan media tersebut. Seterusnya, guru mampu menambah baik mana yang lemah dan memperkukuh mana yang sesuai. Perlu menilai juga bahan media tersebut mengikut aras kebolehan murid. Oleh sebab itu, pemerhatian individu perlu ditekankan agar tiada murid yang tertinggal dalam penyediaan atau pembinaan bahan media. Selain itu, oleh itu, guru perlu sentiasa peka dan kreatif dalam menilai murid, bahan media, pencapaian objektif. Pemerhatian yang berterusan dapat mengesan sebarang kelemahan dalam penyediaan bahan. Kelemahan penyediaan bahan mampu menggagalkan objektif pembelajaran. Kealpaan memerhati murid mampu membiarkan murid pasif terus pasif. Murid pandai pula akan menguasai ruang tanpa memberi peluang kepada murid lain. Ada kalanya perancangan pengajaran dan pembelajaran kelihatan hebat dan sempurna tetapi gagal apabila dilaksanakan. Tetapi di sini dalam laman web ini
Objektif pengajaran dan pembelajaran telah dicapai sebab peluang ini diberikan kepada semua murid. Justeru, guru perlu mencuba perancangan pengajaran terhadap sekumpulan kecil murid untuk mendapatkan maklum balas keberkesanan dan mencari kelemahan perancangan tersebut. Akhirnya, keputusan penilaian telah mempengaruhi keputusan yang akan diambil terhadap perkara yang dinilai. Pencapaian murid pula dikategorikan sebagai rujukan kriteria mengikut objektif yang ditetapkan dari segi kemahiran diperoleh dan sikap murid selepas pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah respons yang diberikan oleh 30 pelajar selepas pengajaran tersebut. Terima kasih.